العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر بتميم بغير الوضع. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. Kita masih lagi dalam bab yang ke-37, bab berkenaan dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-27. Sayyidina Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la armukhanna salatan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fatawassattu atabatahu aw fustatahu. Saya mahu memerhati solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya tidur di ambang pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di kemah Rasulullah waktu Nabi musafir. فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين خفيفتين. Rasulullah mulakan salat dengan sembahyang 2 rakaat yang ringkas. ثم صلى ركعتين طويلتين. Kemudian baginda Nabi salat 2 rakaat dengan panjang sekali. Jadi terjemahan di sini seolah-olah menterjemahkan solat 2 rakaat tadi ni yang panjang. Jadi takkid maksudnya. Tawilatain maksud takkid kepada yang sebelum. Dia. Jadi seolah-olah solat ini 6 rakaat, seolah-olah 6 rakaat panjang. Panjang macam sembahyang 6 rakaat. Baik. Summa shalla raka'atain wa huma duna allataini qablahuma. Dan kemudian Nabi sembahyang pula 2 rakaat yang kurang sedikit panjang daripada hak yang tadi. Nampak? Maksudnya tadi dah sembahyang 2 rakaat yang panjang macam 6 rakaat. Kemudian selepas habis yang tu, maka Nabi baca pula panjang pula bacaan Nabi SAW, tapi kurang sikit pada yang sebelumnya. Maksudnya kalau kata Nabi sembahyang pada 2 rakaat yang pertama, mungkin Nabi baca Baqarah secara penuh. Pada penuh Baqarah, maksudnya hampir 3 juzuk. Dan kemudian pada 2 rakaat yang seterusnya pendek sikit daripada tu. Summa shalla raka'atain wa huma duna allataini qablahuma. Kemudian habis lagi 2 rakaat, Nabi sembahyang pula 2 rakaat lagi yang makin pendek daripada rakaat yang sebelumnya. Summa shalla raka'atain wa huma duna allataini qablahuma. Kemudian Nabi sembahyang lagi 2 rakaat yang lebih kurang. Jadi makin pendek. Mula dengan yang pendek, khafif, kemudian panjang, kemudian pendek sikit pada yang panjang tadi, kemudian pendek daripada yang sebelumnya, kemudian pendek daripada sebelumnya. Gitu. InsyaAllah Nabi SAW salat. Summa shalla raka'atain wa huma duna allataini qablahuma summa awtara fadzalika 13 raka'atan. Dan kemudian Nabi sembahyang 2 rakaat yang kurang lagi daripada yang sebelumnya. Kemudian Nabi berwitir, sembahyang witir, dzalika 13 raka'atan. Maka solat Nabi ini berjumlah 13 rakaat. Ini adalah solat yang Nabi dirikan ba'dan naum, selepas tidur. Jadi bangun tidur, Nabi akan sembahyang macam ni cara Nabi sembahyang. Jadi tidaklah menjadi percanggahan dengan solat tarawih. Tak bercanggah dengan tarawih. Tarawih satu, hak ni sembahyang lain pula. Ni sembahyang yang selepas bangun tidur Nabi SAW. Sembahyang tarawih selepas sembahyang isyak. Pada bulan Ramadan. Ia tidak menafikan para sahabat yang sembahyang 20 rakaat. Dan kerana tu ada ulama yang berpandangan tarawih ni ada yang sembahyang sampai 40 rakaat. Ada yang sembahyang sampai 100 rakaat. Ada sembahyang sampai banyak sungguh. Tak terbilang rakaat, banyak. Dalam ahli Madinah sembahyang dengan 36 rakaat. Jadi masing-masing. Jadi mereka berisytihat solat tarawih ni bukanlah dengan khusus rakaat yang tertentu. Yang penting banyakkan solat pada malam tersebut. Itu maksudnya. Dan syarat dia mesti selepas solat isyak. Mesti sah solat isyak dulu. Tak boleh tarawih sebelum solat isyak.
Lepas maghrib buat tarawih dah. Buat siap-siap 4. Nah. Lepas tu lepas isyak buat 4 lagi. Tak sah. Kecuali kalau kata dia musafir. Kemudian dia sembahyang tarawih selepas sembahyang isyak dalam waktu maghrib. Sebab apa? Sebab dia jamak takdim. Tu boleh. Sebab syarat dia mesti selepas sembahyang isyak. Faham? Jadi 13 rakaat Nabi sembahyang. Hadis yang seterusnya, Sayyidina Abu Salamah ibni Abdul Rahman radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha tentang solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Maka Sayyidatuna Aisyah berkata, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam liyazida fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan." Jadi Nabi tidak menambah, tidak melakukan solat sunat baik pada waktu Ramadan ataupun selepas Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Ini yang Sayyidah Aisyah tengok di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumah Sayyidah Aisyah. Jadi ini tidak menafikan dengan tarawih juga kita kata. Kerana ni berkaitan dengan solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah nak beritahu, solat malam Nabi selepas bangun tidur, sama ada bukan Ramadan ataupun selepas Ramadan sekalipun, Ramadan ataupun sebelum Ramadan, sama 11 rakaat selepas bangun tidur. Jadi tidak ada kaitan dengan solat tarawih yang dibuat selepas isyak. Yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Baik, Sayyidina Aisyah kata tak pernah menambah lebih pada 11. Hadis sebelum ni 13. Itu macam mana? Adakah Sayyidina Aisyah bohong? Tak bohong. Dia beritahu dengan apa yang dia nampak dengan mata dia, dengan ilmu yang dia ada. Dia tidak dikira berbohong. Dan kemudian dia kata Nabi semayang 4 rakaat. Dan kamu jangan tanya, dia kata, tentang baik dan panjangnya semayang tersebut. Nak kata lisan tidak mampu untuk mengungkapkan betapa comelnya semayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Kita nak semayang 4, nak semayang 8, nak semayang sikit, tapi tak payah tanya lah macam mana huduhnya semayang kita. Sebab Nabi berhabis cepat. Nabi semayang tak perlu ditanya macam mana cantiknya semayang ni. Tak ada masalah nak semayang 8 ke, nak semayang 20 ke, berapa belah ke, 13 pun tak ada masalah, silakan. Cuma jangan duk petikai orang lain ni. Tu yang masalah, petikai orang. Dia orang semayang 20 dia petikai. Dia tak ada dalam sunnah ni, bid'ah. Nah, hak main 20 pun sama juga, jangan petikai hak main 8. Main 8 malah. Main 8 apa ni? Orang main 20 dia main 8 ni. Kalau tazkirah. Marah tu pula dah. Tak usah duk kata apa lagi, orang kata balik. Orang kata balik, kita mula dulu. Yang penting semayang tak semayang, buat tak buat, tu ya. Benda sunat, berkeli itu haram. Berkeli itu yang jadi masalah. Keli sama-sama umat Islam. Kes itu. Yang tu yang tak boleh. Yang sembahyang tu sunat. Yang berkeli ni, hak ni yang kait dengan jiwa peribadi umat Islam ni. Jadi hukum haram balik. Berkeli kerana benda furu'. Seduk berkeli, banyak benda lain nak kena buat. Kita duduk berkeli lagi. Keli ke berapa rakaat sembahyang. Orang dah pergi ke syurga dah, kita duduk berkeli rakaat lagi. Tak tentu pergi ke mana. Nak sembahyang 20, silakan sembahyang 20. Sembahyang 40, lagi elok. Nak sembahyang 8, silakan. Tapi mulut jaga elok. Hak yang selalunya lah, hak sembahyang 8 ni duk kata ke orang. Selalunya sembahyang 8 ni jenis mula dulu kata ke orang. Lepas tu baru keluar artikel 8 saja sunnah Rasulullah. Tu cari pasal semua tu. 8 saja sunnah Rasulullah. Ni orang mula nak kata kepala otak dia. Lepas tu keli, tulis pula. Orang hak yang pegang 20 pula, tulis pula artikel yang 20 pula. Sebab apa? Sebab pasal tulis. Kalau tak tulis, pening orang. Masyarakat awam tengok 8. Oh, yang ni kami duk pegang lama ni. Hak ni dah yang kami duk berkenan nak ni. Duk tunggu orang tulis hak bab 8 tu. Bab 20 ni panjang. Panjang. Nampak? Kalau nak mayang, tengok mayang Nabi SAW, tengok. Husnihinna wa tulihinna, panjang. Summa yusalli arba'an. Baik, macam mana 4 pula ni? Sebelum ni ustaz kata salatul lail masna masna. Semayang malam ni 2 rakaat 2 rakaat. Ni macam mana 4 pula? Ni pandangan mazhab Maliki, Hanafi. Mazhab Hanafi gunakan hadis ni.
Salatul lail arba'an arba'a. Nah, 4-4. Jadi mazhab Maliki dia punya pegangan sembahyang malam 4 rakaat gitu cara sembahyang. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kamu jangan tanya juga betapa cantik dan panjangnya sembahyang Nabi SAW. Summa yusalli thalatha. Kemudian Nabi sembahyang 3 rakaat witir. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Sayyidatuna Aisyah, qultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Ya Rasulullah, adakah kamu tidur dulu sebelum salat witir? Faqala ya Aisyah, inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi. Wahai Aisyah, sungguhnya kedua mata saya tidur, namun hati saya tidak pernah tidur. Jadi seolah-olah bila mana ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, atanamu qabla an tutira. Maksudnya seolah-olah kamu sebelum ni kan kamu dah arahkan kepada sebahagian sahabat kamu seperti Sayyidina Abi Hurairah, bil witri qabla an-naum. Maksudnya Sayyidina Nabi SAW pernah bagi nasihat kepada Sayyidina Abi Hurairah, kalau boleh jangan tinggal witir, dan buatlah witir sebelum tidur, kerana bimbang kalau kamu tidur tak bangun dah. Jadi adakah kamu pun buat macam tu juga? Kamu tidur dulu. Lepas tu Sayyidina Nabi SAW nak bagi hilang iskal tersebut, nak kata itu mereka sahabat Nabi, kalau mata tidur, hati pun tidur ketika sebut. Sebab tu bangkit wajib ambil wuduk lain. Aku ni, kata Nabi SAW, mata aku je tidur, hati tidak tidur. Jadi aku akan jaga pada ketika sebut. Jangan bimbang. Maksudnya aku akan jaga pada waktu witir, aku akan bangun dan sembahyang. Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sembahyang witir dia selepas bangun tidur. Sayyidina Umar radhiyallahu an, sembahyang witirnya sebelum tidur. Masing-masing. Kan saya terbalik. Tapi dua orang sahabat ni, dia berlainan. Nak beritahu kata elok sembahyang witir. Syekh saya pun pesan, Syekh Ahmad Mamduh dia pesan sebelum tidur. Masa kami pergi musafir di Mekah, sebab dia tengok setiap kali saya habis main isyak, dan saya pun duduk baring-baring saat atas katil. Dan Syekh kata sembahyang witir sebelum tidur. Amalkan witir sebelum tidur. Kata gitu. Kita pun insya-Allah. Itu sembahyang depan Syekh. Baik. Sebab sembahyang witir ni berlaku bincangan di kalangan ulama. Ada ulama kata wajib. Jadi bila wajib, sunat apa semua, jadi sembahyang ni sembahyang paling afdal. Maka elok jangan tinggalkan. Dalam mazhab Abu Hanifah, hukumnya wajib sembahyang witir. Kalau tak sembahyang, berdosa. Tapi tak fardu lah. Saya kira pinjam lah. Rupanya wajib. Lepas tu ada 6 waktu sembahyang. Sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, witir. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ini fardu. Dalam mazhab Hanafi bukan wajib, fardu. Witir ni wajib. Sebab mereka ada 2 istilah, istilah wajib dan fardu. Ini kena ambil faham. Jangan kutuk mazhab Hanafi pula. Kita ni semua kita nak kutuk. Hak kita tak erti, kita kata semua. Baru erti sikit, cakap semua. Payah juga lah. Erti agama sikit, baru mengaji 2 kitab. Tu pun setengah. Kitab tu setengah, kitab ni setengah. Semua dia erti dah. Semua dia nak cakap. Ni payah nak orang zaman lah. Semua benda dia nak cakap. Bila ulama buat kata hadis ni sekian-sekian, dia kata payah apa zaman lah nak cari hadis. Nak tengok martabat hadis, ingat, bukan payah mana apa. Buka Maktabah Syamilah. Tahu Maktabah Syamilah? Dalam internet, kita boleh beli CD dia. Tekan nama hadis tu, book keluar hadis. Lepas tu dia habaq hadis ni martabat dia sekian-sekian. Tu kita boleh tahu dia kata. Kalau korak dia ingat mudah gitu ke? Dia boleh buka-buka gitu je. Dia tak tahu kalau mengaji ilmu mustalah hadis, dia mengaji ilmu jarah wa ta'dil, bukan senang. Bukannya jenis senang-senang nak pituri hukum gitu. Misalkanlah ni Maktabah Syamilah, kalau kita tekan-tekan hadis, dia tak apa, disahihkan oleh Syekhul Albani. Lepas tu dia pegang tu, Syekhul Albani yang mensahihkan. Sekian. Kalau Syekhul Albani kata tu, kira clear lah. Yang Imam Tirmizi sebut dalam kitab dia, hadza hadisun hasanun sahih. Yang tu tak boleh tentu lagi tu. Dia kena tengok Syekhul Albani kata apa pula. Siapa Syekhul Albani dengan Syekh Al-Imam Tirmizi? Bila orang kata ta'assub, kita tak ta'assub, kita mengikut ittiba'. Baru tahu. Kalau kita ikut Imam Tirmizi, dia kata kita ta'assub dengan ulama. Bila dia ikut ulama dia, tak apa pula.
Jangan mula. Jangan mula cari pasal dengan orang. Baik. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusalli min al-laili 11 raka'atan yutiru minha biwahidatin." Nabi sembahyang 11 rakaat dan Nabi witir dengan 1 rakaat. Fa idza faragha minha taja'a ala shiqqihi al-ayman. Bila Nabi selesai melakukan solat tersebut, maka Nabi akan berbaring di atas lambung kanan. Cara dia. Habis sembahyang 11 rakaat. Jadi solat di sini sembahyang ni 10 rakaat Nabi sembahyang, 1 rakaat witir. 1 rakaat witir. Baik. Soalan tanya, summa yusalli thalathan. Ini solat apa ustaz? Jika solat witir, kenapa Sayyidatuna Aisyah tanya lagi? Mohon jelas. Dan Sayyidatuna Aisyah tidak tanya tentang witir. Sayyidatuna Aisyah tanya tidur ke tak lepas witir, sebelum witir. Itu Nabi Sayyidatuna Aisyah tanya, atanamu qabla al-witri? Maksudnya, adakah sebelum solat witir tu kamu tidur dulu ya Rasulullah? Sebab di sini summa yusalli thalathan. Kalau disebut di sini tak sebut sini. Cuma nak katanya, bila mana Nabi SAW sembahyang tadi, yang Sayyidina Aisyah kata Nabi sembahyang 11 rakaat. Dan kemudian 4 rakaat. Ini dalam mazhab Abu Hanifah, pegang dengan pandangan tersebut. Kemudian Nabi sembahyang dengan 3 rakaat. Summa yusalli salatan. Mana Sayyidina Aisyah tanya, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Adakah kamu tidur ya Rasulullah? Jadi dia tidak tanya ni witir ke tidak. Maksud dia tahu dah, kata 3 rakaat yang 3 akhir tu selepas 4, 8, 3 rakaat yang seterusnya tu itu witir. Memang solat witir. Tapi kenapa dia tidak dia tanya adakah apa ni witir? Tak, dia tak tanya witir. Dia tanya atanamu qabla an tutira? Kamu tidur tak ya Rasulullah? Maksudnya seolah-olah Sayyidina Aisyah nak tanya 4 rakaat, 8. Kemudian adakah Nabi tidur dulu? Baik, kalau Nabi tidur waktu tu, adakah bermasalah pada Nabi? Itu maksud dia. Jadi Nabi SAW nak beritahu, kata kalau aku tidur pada waktu tersebut, innama, kata Nabi SAW, ya Aisyah, inna ainayya tanaman wala tanamu qalbi. Mata aku tidur, wahai Aisyah, tapi hati tidak tidur. Jadi kalau aku bangun, aku boleh buat balik 3 rakaat tersebut. Salah gitu. Tidak seperti yang aku arahkan kepada sahabatku, Sayyidina Abu Hurairah dan juga beberapa orang sahabat lagi, yang aku suruh mereka buat witir sebelum tidur. Sebelum tidur, buat dulu sembahyang. Dia faham? Jadi seolah-olah kalau Sayyidina Abu Hurairah sebelum tidur dia dah buat witir, lepas main isyak terus buat witir, bangun malam sembahyang tahajud pula, nak kena ulang balik tak witir, tak ulang dah lah. Sekali tu je lah. Boleh lah. Jadi daripada Nabi, hadis yang sebelumnya tadi, Nabi berbaring dengan lambung kanan Nabi SAW. Ini juga untuk mengingatkan tentang mati. Bila baring lambung kanan, ini ingat tentang mati. Lepas sembahyang sunat, kemudian baring sekejap. Kalau dalam hadis yang lain sebut Nabi SAW bacakan tangan macam ni, kemudian letak gini. Kalau dalam hadis ni seolah-olah macam Nabi SAW berbaring di atas lambung kanan, terus gini. Baring sekejap, menghadap ke arah kiblat. Ini sunnah. Saya sebut dah belum ni, sunnah yang mati. Elok hidupkan sunnah ni. Orang yang menghidupkan sunnah yang telah mati, maka pahalanya seumpama mati syahid. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha juga berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli min al-laili 9 raka'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada waktu malam sebanyak 9 rakaat. Kadang Nabi sembahyang 9 rakaat, kadang Nabi sembahyang 11 rakaat. Maksud kalau 9 rakaat Nabi sembahyang 8 sembahyang biasa, 1 rakaat witir. 2 rakaat ataupun 4 1. Yang tadi 4 3 ataupun 2 3. 3 tu pula dalam mazhab Abu Hanifah dengan 1 salam. 3 dengan 1 salam. Kita tak ada masalah, 2 salam pun boleh. 2 rakaat yang pertama muqaddimatul witr, kemudian 1 rakaat tu penutup. Habis. Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman
radhiyallahu taala anhu menceritakan pengalamannya suatu solat malam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Huzaifah bin al-Yaman pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu siapa yang munafik, siapa tidak munafik. Sayyidina Umar kalau nak sembahyang mayat, tengok dia. Kalau Sayyidina Huzaifah bin al-Yaman sihat elok, tak ada sakit apa. Kemudian tak pi sembahyang mayat. Maka dia tahu kata yang tak pi ni mesti ada masalah orang ni. Tapi kalau kata Sayyidina Huzaifah bin al-Yaman pi sembahyang tersebut, baru dia akan pi. Sebab orang ni orang yang beriman kepada Allah Taala. Sebab dia tahu dia ada senarai nama dalam otak dia siapa yang munafik, atau mungkin dia ada tanda orang ni munafik ataupun tidak. Dia tengok tahu dah ni munafik, ni tidak munafik, ini munafik. Ada orang yang diberi kelebihan oleh Nabi SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi khususiat kepada Sayyidina Huzaifah bin al-Yaman. Falamma dakhala fi salati, kata Sayyidina Huzaifah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk memulakan salat, qala Allahu akbar dzul malakuti wal jabaruti wal kibriya'i wal 'azamah. Nampak? Yang Nabi baca doa iftitah. Pendek doa dia. Allahu akbar dzul malakuti wal jabaruti wal kibriya'i wal 'azamah. Baca doa tu. Baik. Boleh tak kalau baca doa iftitah yang biasa? Bacalah. Tak ada masalah apa. Saya kata kita nak dalil yang sahih, Ustaz. Payah bercakap dengan orang macam tu. Ikut suka hang lah. Hang nak pakai yang benar pun pakailah. Hak yang kita nak buat tu pun ada dalil. Ada dalil dalam hadis Nabi SAW. Semua kita buat, kita nak baca panjang tu pun itu ada dalil. Berapa nak pendek-pendeknya? Baca panjang-panjang. Tapi kalau kita nak semayang panjang, ni baca ni. Sebab Nabi baca pendek hak ni. Ni baca apa lepas tu? Summa qara al-Baqarah. Baca Baqarah tu. Kita hak ni pun pendek, surah pun pendek. Surah Inna a'tainakal kautsar. Tu pun tak habis. Inna a'tainakal kautsar. Allahu akbar. Dah 3 rakaat 3 ayat. Surah paling pendek surah Al-Kautsar dalam Al-Quran. A'tainakal kautsar. Baik. Summa qara al-Baqarah summa raka'a. Kemudian Nabi SAW baca Al-Baqarah. Tapi selepas baca Fatihah lah, bukan baca Baqarah saja, Fatihah tak baca. Sebab ma'ruf sembahyang mesti baca Fatihah. Dalam hadis Nabi sebut la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Hadis sahih. Nabi tak sebut pula tu lah. Dia Sayyidina Huzaifah tak sebut sebab dah ma'ruf. Al-ma'ruf la yu'arraf. Benda yang dah dikenali, apa nak cerita lagi? Tak. Jadi selepas baca Fatihah, baca Al-Baqarah. Al-Baqarah hampir 3 juzuk. Summa raka'a, kemudian Nabi raka'. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Raka' Nabi seumpama macam ni, macam baca Baqarah tadi. Jadi kalau berdiri panjang, raka' pun panjang juga sama macam Baqarah. Kalau baca Baqarah 3 juzuk tu berapa lama tak? 2 jam. 2 jam. Lebih kurang lah. Lebih kurang 2 jam. Ataupun 1 jam setengah. Lebih kurang kan. 1 jam setengah. Jadi kalau rokok, dekat-dekat 1 jam setengah. Rokok pun 1 jam setengah juga. Tu dia. Boleh buat tak tu? Nampak lah. Ini kata ibadah Rasulullah. Kita boleh buat ke gitu? Ibadah ulama-ulama dulu, Masya Allah, tabarakallah. Ni Rasulullah memang tidak ada bandingan. Kita tengok Rasulullah, tengok ulama dulu. Semayang dia macam mana? Malam dia semayang macam mana? Imam Ahmad kalau sihat 300 rakaat. Kalau sihat 300 rakaat. Kalau tak sihat 450 rakaat. Kita berapa rakaat kita tak? Tu pun dah. Nahnu rijal, humur rijal wa nahnu rijal. Depa pun hebat, kami pun hebat juga. Depa adalah ulama-ulama, kami pun ulama. Depa ahlul hadis, kami ahlul hadis. Ngaku saja ibadah tak terang mana. Ibadah pun teruk dah. Tak payah bincang ilmu, ibadah pun dah teruk. Bincang ilmu kena. Walaupun masuk ilmu, pertubuhan ilmu. Faham ke tak faham ni? Makcik-makcik belakang faham tak? Pertubuhan ilmu tu mendatang apa? Dia sejenis mendatang. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi.
Ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukuk dia pun macam sama dengan berdiri. Wa kana yaqulu subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Kemudian Nabi baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim sepanjang dekat 1 jam setengah tu. Itu dia. Summa rafa'a ra'sahu fa kana qiyamuhu nahwan min ruku'ih. Kemudian Nabi bangun berdiri, i'tidal hampir sama lama dengan rukuk. Jadi kalau berdiri sejam setengah, rukuk saja pun dekat sejam setengah juga, berdiri pun dekat sejam setengah. Jadi dia makin kurang. Jadi kalau kata rukuk mungkin sejam suku, berdiri pula dia i'tidal balik mungkin sejam. Dia kurang 15 minit. Sejam. Nahwan min qiyamih. Wa kana yaqulu li rabbiyal hamdu summa sajada. Kemudian Nabi sebut li rabbiyal hamd, segala puji bagi Tuhan. Kemudian Nabi sujud. Fa kana sujuduhu nahwan min qiyamihi. Kemudian Nabi sujud Nabi pun lama macam diri i'tidal. I'tidal dekat sejam suku, Nabi sujud pun kat 45 minit. 45 minit Nabi sujud. Kemudian Nabi sebut wa kana yaqulu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nabi baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Thumma rafa'a ra'sahu fa kana ma baina sajdatain nahwan min sujudi. Duduk antara sujud pun sama panjang macam dengan sujud. Jadi duduk antara sujud lebih kurang dekat 30 minit. Duduk 30 minit. Sebab ni yang Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, saya tak pasti sama ada digunakan hadis yang mana sebagai dalil dalam kitab Tahqiq Imam Nawawi. Dan Nawawi ada banyak kitab karangan Imam Nawawi dalam ilmu fiqh. Ada Majmu', ada Minhaj, ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kitab apa lagi? Kitab Minhaj, syarah kepada Sahih Muslim, Minhajut Talibin, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Raudhah. Ada antara kitab-kitab Imam Nawawi. Yang paling tinggi di antara semua kitab dari segi fatwa, kalau kata ada bertembung pandangan daripada kitab ni dengan kitab yang satu lagi, maka yang paling tinggi adalah kitab Tahqiq. Tahqiq kitab Las Imam Nawawi tulis. Satu jilid kecil saya ada kitab tersebut. Satu jilid kecil, Tahqiq nama tajuk kitab tersebut. Kitab tu adalah fatwa yang paling tinggi Imam Nawawi, kerana Imam Nawawi tulis kitab tu sebelum dia wafat. Dan ditulis sampai kepada bab musafir, salatul musafir, kemudian dia bermusafir bertemu dengan Allah. Sampai ke solat musafir, sampai bab dia. Dalam kitab Tahqiq Imam Nawawi sebut rukun duduk antara 2 sujud, i'tidal, semua ni rukun panjang. Dia bukan rukun pendek. Itu bagi pandangan Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Jadi dia tidak seperti dalam pandangan Majmu'. Dalam Majmu', walaupun Majmu' panjang 9 jilid yang Imam Nawawi sempat tulis, kemudian disambung oleh Syekh Al-Imam Taqiyuddin Subki 2 jilid. Kemudian disambung pula oleh Al-Imam Syekh Najib Muti'i, Syekhul Masyayikhina, guru kami. Banyak berapa puluh jilid lagi. Jadi cukup 23 jilid. Jadi ada 23 jilid kitab. Tapi yang tulis Imam Nawawi 9 jilid. 9 jilid tu sebut rukun-rukun ni tidak duduk antara sujud, ini rukun pendek. Di dalam kitab Tahqiq Imam Nawawi kata rukun panjang. Macam ni. Macam kita bincang tadi. Dan kitab yang jadi dibincang dan dipelajari oleh para alim ulama, banyak yang dibuat kajian dan juga bacaan dan syarahan adalah kitab Minhajut Talibin. Kitab Minhaj ni paling last sekali lah. Kalau orang ni mengaji fiqh, dia mula dengan Safinatun Najah, kemudian dia naik sikit syarah Safinatun Najah, Nailur Raja, kemudian dia naik lagi kitab-kitab yang lain, sama ada dia naik kitab Fathul Qarib. Habis Fathul Qarib, syarah kepada Matan Abi Syuja', dia akan naik sikit lagi atas, dia naik kepada Hasyiah Al-Imam Baijuri. Habis Hasyiah Imam Baijuri, mungkin dia naik sikit lagi atas, mungkin Umdatus Salik, wa Umdatun Nasik karangan Al-Imam Ibnu Naqib. Habis Umdatus Salik, ini mukhtasar kepada Minhaj. Kemudian baca pula, mungkin baca syarah kepada Umdatus Salik, imma Faidhu Ilahi Malik ataupun kitab-kitab yang lain. Kemudian baru start kitab Minhaj. Ini silsilah yang ringkas tu kita sebut tu cara nak baca mazhab Syafi'i. Minhaj, habis lah sekali tu. Minhaj banyak syarah. Ada syarah Mughnil Muhtaj, ada syarah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Kifayatil Muhtaj, ada Nihayatil Muhtaj, ada lagi Tuhfatul Muhtaj. Ini banyak. Saya alhamdulillah baru ni pergi ke Mekah dengan Syekh Ahmad Mamduh, sempat baca kitab Minhaj daripada awal sampai habis dengan Syekh Ayub Ahdan.
Syekh Ayub Ahdal. Syekh Ayub Ahdal ni ulama besar Makkah, mengajar di madrasah Salatiyah. Jadi kami baca lebih kurang dalam seminggu. Sehari sebanyak 5 jam atau 5 jam sekali baca. Saya baca 5 jam. Seminggu baca. Baca sardan, ambil sanad Sama' Minhaj. Kerana di Makkah salah satulah daripada negara yang ada sanad apa ni? Sama' Minhaj At-Talibin. Kalau Syekh Ismail Usman Zain, Minhajut Talibin ni jadi wirid dia. Selepas solat asar dia akan baca dengan ingatan. Hafal lah. Minhaj tebal ni lah. Ni. Tebal ni. Kalau yang tidak ditahqiq, yang biasa-biasa. Hak saya baca punya tahqiq 3 jilid tu. 1 jilid tebal-tebal ni. 3 jilid. Kami baca seminggu. Saya dan Syekh Ahmad Mamdu, kami dua orang yang baca dengan Syekh Ayub Ahdal. Dan sanad sama Syekh Ayub Ahdal tinggi, yang diambil dengan Syekh Abdullah Sa'id Lahji, ulama besar Mekah. Itu. Dan dia kata dia dah baca Minhaj hampir 30 kali dah. 30 kali dah kata Minhaj. Sahih Bukhari dekat 28 kali dah kata. Ya. Syekh Ayub Ahdal. Baik. Mana ada? Nah, summa rafa'a ra'sahu. Kemudian Sayyidina Nabi SAW angkat kepala. Wa kana ma baina sajdatain nahwan min sujudi. Nabi duduk antara dua sujud sama panjang macam dengan sujud. Kurang 30 minit. Wa kana yaqulu rabbighfirli hatta qara'a al-Baqarah. Nah, dan kemudian Nabi baca rabbighfirli. Nah, dan kemudian dalam solatnya baginda membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran. Dalam solat tersebut qara'a Al-Baqarata wa Ala Imrana wan Nisaa wal Maidata awil An'am. Syu'batul ladzi syakka fil Maidati wal An'am. Jadi Imam Syu'bah rawi hadis yang syak, sama ada dibacakan Al-Maidah dan An'am ataupun Al-Maidah awil An'am. Nah, baca An'am atau Maidah, sama ada salah satu ataupun baca kedua-duanya sekali. Bayangkan Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Berapa juzuk semua ni? 7,5. 7,5. Tu dia. Boleh kata setiap malam kalau bangun. Boleh baca satu malam 7,5. 7,5 pagi lah. Pakai tak ada lah. Ini kata Rasulullah SAW. Sembahyang Nabi SAW begini. Kenapa Nabi tak baca 30 juzuk? Sayyidina Osman boleh baca 30 juzuk kerana Nabi rahmat kepada umat. Orang Nabi sembahyang ni pun nampak bolehlah ada orang kok boleh ikut kalau nak sembahyang begitu. Taklah susah. Sayyidina Osman 30 juzuk tu satu rakaat. Sembahyang malam dia. Sayyidina Tamim Ad-Dari 30 juzuk 2 rakaat. Sembahyang malam. 2 rakaat 30 juzuk sembahyang. Tu. Boleh. Lepas tu kutuk Sayyidina Osman. Syiah lah, Pak Syiah. Sayyidina Osman ni mengambil pemerintahan daripada Sayyidina Ali beberapa kali. Hang mayang pun pening kami tengok. Ya. Jangan terbang lagi. Nah, mayang jangan nak terbang. Lepas tu pula menyanyi macam dengan nak pecah dada-dada. Katok dada apa semua kali. Pening kita tengok puak ni. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, hadis yang seterusnya, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin minal Qur'ani lailatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat semalaman dengan satu ayat Al-Quran. Kadang-kadang Nabi sembahyang baca satu ayat ya. Jadi ulang-ulang ayat tersebut, ulang ayat tadi. Tadabbur. Nabi menangis bila baca ayat tersebut, dia ulang. Ini ada dilakukan oleh sebahagian daripada para ulama kalangan salafus salih. Mereka baca satu ayat. Satu ayat tadi ulang. Nah. Kita satu ayat ulang lupa. Ulang tak ingat ayat apa. Betul ulang lagi. Bukan kerana nak tadabbur, tapi kerana lupa. Jadi kalau kata kita memang hafal sungguh ayat tersebut, kita rasa nak fikir tentang ayat tadi, baca berkali-kali pun tidak ada masalah. Maksudnya begitu. Boleh, tidak ada masalah. Ada orang kata makruh mengulang-ulang ayat ni. Makruh tak ulang, tak makruh apa ni? Boleh, Nabi SAW buat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang makruhnya kalau kata kita pergi baca terbalik kot. Balik kot ni macam mana? Bintang rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas. Terus qul a'udzu birabbin nas. Mai rakaat kedua qul huwallahu ahad.
Ini tak boleh. Sebab dia tidak ikut nazam dalam Quran. Jadi kena ikut, kena pergi terbalik ke belakang. Sebab Al-Fatihah Baqarah, Al-Baqarah Ali Imran, kemudian tu sampailah An-Nas. Dia kena baca ikut turutan gitu. Jangan pergi ke belakang mai ke depan pula. Belakang mai ke depan balik. Tak boleh gitu. Makruh gitu. Kalau baca qul huwallahu ahad rakaat pertama, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jangan qul huwallahu ahad baca rakaat pertama, rakaat kedua terus baca qul ya ayyuhal kafirun. Tak boleh lah. Sebab tu dah lepas dah. Dia kena ikut turutan. Bagi sekali lagi qul a'udzu birabbin nas, mai rakaat kedua Al-Baqarah. Tu pening tu. Tiba-tiba pergi sambung Baqarah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bercerita, "Shallaitu lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Satu malam saya solat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su'. Nabi berdiri lama sehingga saya menginginkan sesuatu yang kurang baik. Maka qila lahu, maka ditanya kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Wa ma hamamta bihi?" Apa yang kamu teringin nak buat tu? Yang kamu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin duduk dan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjangnya sembahyang Nabi ni sampai aku ni teringin nak buat benda tak elok. Tak elok tu apa dia? Rasa dia nak keluar pula dia kata. Rasa nak tinggal Nabi sembahyang seorang-seorang lah. Panjangnya sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah kamu nak ikut sangat? Sahabat dia nak ikut, nak try tengok Nabi sembahyang macam mana. Terlalu panjang sampai tak mampu berdiri. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni antara khadam Nabi SAW yang membawa kasut Rasulullah. Dia orang kerdil, kecil orang ni. Kalau kita duduk, dia sama berdiri dengan orang duduk. Tinggi dia sama dengan orang duduk. Dia kecil. Kecil-kecil dia. Dia punya amal dia lagi besar daripada umat ni. Tu kan. Hebat dia ni. Dan dia, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tukang pegang kasut Nabi SAW. Setiap Nabi masuk dalam majlis, dia akan ambil kasut Nabi, kemudian dia akan letakkan dalam lengan baju dia. Kemudian dia akan tunggu. Bila Nabi bangun, dia akan bangun bersama dengan Nabi, akan letak kasut Nabi SAW. Ini khidmat daripada Rasulullah SAW. Sampai ada ulama tulis sahibun na'li Rasulillah, pemegang kasut-kasut Nabi, pemegang kasut Nabi. Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kerana kasut Nabi ni kasut yang mulia. Sampai ada Al-Imam Abdul Hayy Kattani tulis kitab Na'lu Rasulillah, kasut Rasulullah. Buat syair pula pasal kasut Nabi. Kenapa? Karena kasut Nabi ni ada keistimewaan. Kasut Nabi, ada salah satu kasut Nabi SAW yang dibawa naik ketika Sidratul Muntaha, naik ke langit. Kasut tu masuk dengan Nabi SAW ke dalam tempat yang paling mulia, yang kalau Jibril langkah, hancur Jibril. Tapi kasut tu boleh masuk. Kasut tu mulia. Kasut ni hebat. Bukan kata hebat pada Sayyidina Jibril, tidak. Maksudnya hebat bandingkan kasut lain, dibandingkan dengan kita. Jangan bandingkan Jibril, bandingkan kita. Maksud kasut Nabi dengan kita, kasut Nabi lebih mulia kerana dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibandingkan dengan kasut Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, kasutnya Allah Taala kata ikhla'na alaik. Cabut kaki kamu, cabut kasut kamu. Di sini tempat wadi muqaddas Tua. Ini tempat yang mulia. Jangan pakai kasut. Tapi Nabi SAW ketika masuk di Sidratul Muntaha, Allah Ta'ala tak kata kepada Rasulullah, cabut selipar kamu, kasut kamu pun cabut. Tak kata. Ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan Rasulullah SAW. Dan apa yang berada dengan Rasulullah juga akan menumpang keagungan tersebut. Apatah lagi anak cucu Rasulullah. Hak intisab terus dengan keturunan Nabi SAW. Kalau kasut pun mulia, hak ni yang ada darah daging dengan Nabi SAW lagi mulia. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, esok kita sambung. Esok last. Pagi esok last kita bertemu dan kita akan habis, insya-Allah saya akan habiskan dalam babul ibadah. Tak masuk solat duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat macam mana? Kita dah cuba dah. Tapi pagi-pagi ada masa yang sekat tu je kita sempat. Yang penting ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Bulan ni saja ni banyak kita baca lah. Berapa ni. Kita start baca tu bab apa? Lopok noh. Bab cawan, bab khadah noh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Habis 12 bab kita baca. 12 bab untuk bulan ni saja. Baca pagi-pagi.
Lepas tu Syekhuna Yusri hafizahullah taala, Syekh Yusri selalu pesan pada murid-murid dia, kata jangan kalau boleh buat kelah waktu subuh, selepas subuh buat kelah, kerana situ ada barakah. Dan Syekh Yusri sendiri buat kelah lepas subuh tu banyak barakah, dia kata banyak futuhat kita dapat ketika subuh. Dan ni kita dah buat track, masya-Allah, bukan sedap tak habis 12 bab dah. Jadi saya pun lepas ni akan buat gitu juga kalau di Kedah apa semua kali. Akan buat juga, buat majlis. Tapi baca hadis. Saya kata baca hadis, pagi-pagi baca hadis. InsyaAllah kamu akan dapat banyak barakah, dia kata. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita jumpa esok. Dan saya maklum sekali lagi, petang esok selepas asar, InsyaAllah kita akan buat majlis musalsal bil musafahah dengan bil musyabakah. Musafahah dan musyabakah. Jadi selepas sembahyang asar kita baca sikit kitab Aqidatul Awam, kemudian kita akan buat majlis musalsal tersebut. Saya akan baca musalsal tadi, dan kita akan bersalaman ramai-ramai, kemudian kita akan wadah. Kita akan berpisahlah sebab saya akan balik mungkin malam tersebut. Malam Jumaat tu, Jumaat malam Sabtu tu ataupun pagi Sabtu tu kan. Macam mana? Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.